warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau memberi taklimat berkaitan dengan penawaran kursus elektif terbuka yang akan diambil oleh pelajar-pelajar semester 5 dan juga semester 7 bagi sesi pengajian Jun Disember 2020. Okey, sebenarnya kursus elektif terbuka ini adalah merupakan kursus pengayaan dan penyuburan ya bagi pelajar, dan kursus ini merupakan kursus yang perlu dipilih bagi melengkapkan proses pengajian di peringkat PISMP. Sepanjang pengajian pelajar, ya mereka perlu ya memilih sebanyak 3 kursus elektif terbuka yang berjumlah 9 kredit. Okay. Dalam sepanjang pengajian tersebut, IPGM menyediakan 39 kursus elektif terbuka yang perlu diambil. Walau bagaimanapun, daripada 39 kursus tersebut, para pelajar perlu memilih 3 yang ditawarkan bagi semester-semester khusus. Walaupun terdapat 39 kursus yang disediakan, tetapi pemilihan 3 kursus tersebut tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Okey, kita akan lihat ya dari segi struktur program PISMP yang mana di sini kita boleh lihat secara jelas berkaitan dengan elektif terbuka ini. Jadi elektif terbuka ini mencatatkan ya sebanyak 9 kredit. Kalau dari segi peratusannya sebanyak 7% keseluruhan peratusan bagi memenuhi kursus atau memenuhi struktur program sepanjang PISMP tersebut. Okey, kita lihat pula dari segi semester bilakah kursus elektif terbuka ini perlu dipilih ya oleh para pelajar. Jadi yang pertamanya adalah semester 1 tahun 3 ya, ataupun dalam konteks lain sewaktu pelajar berada pada semester 5 ya. Mata pelajaran umum yang perlu dipilih termasuklah amalan profesional dan juga 1 elektif terbuka. Yang kedua, pelajar perlu memilih sewaktu semester 1 tahun 4 ataupun ya semester 7 ya. Jadi samalah komponen kursus yang perlu dipelajari pada semester ini ialah amalan profesional ya, iaitu praktikum dan juga elektif terbuka yang kita kenali sebagai kursus 2. Yang pertama tadi perlu diambil sewaktu semester 5, yang kedua sewaktu semester 7 ya. Kemudian yang terakhir bagi pemilihan atau penawaran kursus elektif terbuka ini ialah sewaktu pelajar berada pada semester 2 tahun 4 ataupun dalam konteks lain semester 8 ya. Jadi kalau kita tengok di sini yang macam biasa, pelajar perlu belajar asas pendidikan, amalan profesional iaitu internship, ya kursus teras, ya, dan akhir sekali perlu mengambil elektif terbuka, ya, iaitu yang kita kenali sebagai kursus 3. Okey, penawaran kursus elektif terbuka di semua IPG, kita tertakluk kepada beberapa syarat-syarat khusus untuk menawarkan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada 39 kursus yang ditawarkan. Tetapi ya, disebabkan oleh peraturan-peraturan yang khusus, jadi berdasarkan 4 ciri inilah kita akan memilih daripada 39 kursus tersebut. Yang pertama ialah kita akan lihat dari segi bilangan pensyarah. Untuk kita menawarkan kursus tersebut, kita perlu pastikan bahawa pensyarah yang akan mengajar mencukupi. Kemudian kita juga terikat kepada kepakaran pensyarah. Saya ambil contoh ya. Antara 39 itu
ada kursus yang melibatkan pembuatan pastry. Memang sangat menarik kursus tersebut, tetapi ya, untuk menawarkan itu kita kena memastikan bahawa terdapat pensyarah yang memiliki kepakaran dalam bidang pastry. Kemudian yang ketiga, kita juga terikat dari segi fasiliti yang disediakan. Contoh misalnya adalah bagi kursus elektif terbuka, ya, mereka bentuk teknologi atau RBT. Jadi kita perlu pastikan IPG yang menawarkan itu lengkap dari segi kemudahan makmal atau bengkelnya. Dan akhir sekali, ya, kita juga terikat kepada bilangan pelajar, ya, dari segi kos efektif. Jadi untuk satu kelas sekurang-kurangnya ialah 10 orang. Maknanya di sini, sekiranya kursus itu dipilih oleh pelajar tak sampai 10, bererti kursus itu kita tidak boleh tawarkan. Okey, ya. Selain daripada itu, apa yang istimewanya dapat kita lihat dari segi kursus elektif terbuka ini, ia boleh diambil oleh pelajar tanpa mengira bidang pengkhususan. Maknanya, misalnya pelajar ini dalam bidang TESOL, so dia boleh melangkau dalam bidang pengkhususan di bawah bahasa Melayu ke, ya, PSW dan sebagainya. Okey. Kemudian kursus-kursus elektif terbuka boleh ditawarkan pada tiap-tiap semester seperti yang dinyatakan. Ya, maksudnya sekarang seperti yang dinyatakan membabitkan 3 itulah, semester 5, semester 7 dan juga semester 8. Begitu juga perbezaan yang ketara berbanding dengan elektif trust dan juga trust. Bagi khusus elektif terbuka ini, markah pentaksirannya ialah 100%, ya, dinilai dalam penyediaan kerja khusus. Maknanya tiada peperiksaan. Okey. Kalau ikut, ya, apa yang ditawarkan oleh IPGM, ya, ini ialah senarai-senarai khusus elektif terbuka yang ditawarkan, ya. Okey, boleh lihat. Ya. Okey. Kalau kita lihat jumlahnya sekarang sampai 29, dan akhir sekali kalau kita lihat jumlah semua kursus elektif terbuka ialah 39. Yang macam-macam kursus yang ditawarkan. Okey. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, daripada 39 kita akan pilih berdasarkan 4 syarat atau kriteria yang telah ditetapkan. Dari segi bilangan pensyarah, kepakaran pensyarah, fasiliti dan sebagainya. Jadi untuk ambilan Jun 2017 ini, bagi pelajar kampus Datuk Razali Ismail, kita tawarkan 11, ya, kursus elektif terbuka. Yang pertama ialah GHSS 3013, Gaya Hidup Sihat, PWPS 3013, Penerbitan Video, SDDK 3013, Seni 2 Dimensi, ya, STDK 3013, Seni 3 Dimensi, ya. Kemudian yang ditawarkan untuk pengetahuan, ya, Gaya Hidup Sihat ini, program ownernya ataupun jabatan yang menawarkannya ialah Jabatan Pendidikan Jasmani. Manakala untuk penerbitan video, ia ditawarkan oleh Jabatan Teknologi Pendidikan. Bagi seni 2 dimensi, seni 3 dimensi ditawarkan oleh Jabatan Sains Sosial. Manakala tahsin tilawah Al-Quran, fiqh kekeluargaan ditawarkan oleh, ya, Jabatan Pendidikan Agama Islam dan Moral. Fotografi ditawarkan oleh Jabatan Teknologi Pendidikan. Pengurusan acara ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Melayu. Bahasa Arab secara langsunglah ditawarkan oleh JAPIM. Didik Hibah Muzik JSS. Pendidikan Lestari Alam Sekitar ditawarkan oleh Jabatan Matematik dan Sains. Okey, ya. Sebelum tu saya nak jelaskan bahawa
bagi pelajar semester 7 ya, tak boleh lagi memilih khusus elektif terbuka yang dah diambil ya, atau yang dah dipelajari sewaktu di semester 5. Maknanya apa yang dah dipilih dia tak boleh pilih ya. Jadi ada beberapa kaedah pemilihan yang kami sediakan untuk semester ini. Yang pertama ialah para pelajar dikenaki mengisi Google Form yang telah disediakan oleh penyelaras PISMP ya. Ada 2 Google Form yang perlu diisi untuk elektif terbuka 2 dan elektif terbuka 3. Okey. Di sini mungkin pelajar agak tertanya-tanya lah ya. Bagi pelajar semester 7, kenapa perlu memilih 2 elektif terbuka ya? Sedangkan sepatutnya elektif terbuka 3 dipilih sewaktu semester 8 ya. Tujuannya adalah kemungkinan besar disebabkan oleh masalah COVID ini ada kemungkinan perubahan struktur ya, disebabkan oleh sekolah belum buka. Jadi di sini kita tukar struktur. Pelajar untuk SEM 8 yang sepatutnya memilih elektif terbuka 3 kita akan bawa ke semester 7. Berarti sekarang pelajar pada semester 7 ini akan belajar 2 kursus elektif terbuka. Jadi kena buat 2 pilihan lah. Okey. Jadi para pelajar dikenaki memilih 3 pilihan bagi 2 elektif tersebut. Pilihan 1, 2 dan 3 ya, pada Google Form yang disediakan. Kursus elektif terbuka yang telah diambil, okey, macam tadilah pada semester 5 tidak boleh lagi dipilih. Jadi para pelajar boleh merujuk yang maklumat berkaitan elektif terbuka. Jadi tadi kita ada 11 elektif terbuka. Jadi dalam Google Form, Google Classroom yang disediakan itu terdapat maklumat berkaitan dengan ke-11 kursus itu ya, yang telah dimuat naik ya dalam Google Classroom. Jadi boleh dirujuk dan boleh dilihat untuk melihat secara terperinci kandungan bagi setiap kursus tersebut. Begitu juga dalam video tersebut akan juga dinyatakan jenis-jenis pentaksiran kerja kursus yang perlu disiapkan. Untuk makluman para pelajar juga, penyelaras akan mengambil kira ya pilihan 2 dan 3 pelajar sekiranya kelas pilihan 1 telah penuh ya. Jadi tak semestinya kita pilih pilihan 1 tapi kita akan dapat pilihan 2 atau pilihan 3. Jadi itu sahaja taklimat berkaitan dengan elektif terbuka yang boleh saya berikan. Seandainya ya terdapat masalah atau inginkan pencerahan, bolehlah dirujuk pada saya di Jabatan Kecemerlangan Akademik ataupun rujuk kepada Dr. Ghazali Ismail, iaitu penyelaras PISMP IPJ Campus Datuk Ghazali.